Yang dijualnya ialah tayar kereta, tayar traktor. Besar gila tayar. Yang perempuan duduk sebelah pakai bikini lagi. Begini orang tengok. Tak ada tengok tayar atau tengok gambar. Kadang-kadang kita yang merendahkan martabat orang perempuan. Islam meletakkan begitu tinggi sekali, sampai pada satu tahap orang lain tak boleh pegang, orang lain tak boleh tengok. Mulalah tuan-tuan. Cuba kita tengok di kedai, tuan-tuan pergi Johor, ada special offer. Dah offer, special pula lagi. Cuba tengok barang yang berkualiti. Barang yang mahal, yang berkualiti, dia akan bertutup dengan kotak yang cantik, packaging yang cantik, bungkus yang cantik, letak pula dalam cermin yang cantik. Cuba tengok barang yang lelong-lelong, diletak, dicampak di atas kotak, di atas tong, di atas lantai. Datang orang-orang semuanya kerumun, angkat letak balik, angkat letak balik, angkat letak balik. Murah. Beli satu percuma 10. Begitulah bandingan dia tuan-tuan, di antara menutup aurat dengan tidak menutup aurat. Apabila Islam datang, dia suruh orang perempuan tadi tutup, bukan maknanya menindas orang perempuan, nak menunjukkan bahawa itu penghormatan, mahalnya orang perempuan. Bandingannya boleh kita buat perbandingan di kedai-kedai, di supermarket, mana-mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada seorang gadis naik kepada satu lagi taraf, namanya isteri, dan selepas daripada isteri naik satu lagi taraf, nama dia ibu. Tuan-tuan, inilah martabat Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan. Pertama sekali ialah anak kecil yang bernama perempuan, budak perempuan. Mulianya anak perempuan. Sampai kalau kita ada anak kecil laki-laki, dan kita juga ada anak kecil yang perempuan, bila kita balik dari kerja, bila kita balik dari bercuti, bila kita balik dari mana-mana, kita bawa oleh-oleh untuk anak-anak. Kepada siapa dahulu yang kita nak berikan? Dianjur kepada kita anak perempuan dahulu dianjurkan. Yang laki-laki 4 tahun, yang perempuannya 5 tahun, yang perempuan dulu. Anak kecil yang perempuan itu diutamakan. Tetapi berapa banyak di kalangan kita tuan-tuan yang tak gemar anak perempuan. Bila isteri dia bersalin, dia tanya pada nurse, girl atau boboy? Nurse jawab, girl, cheese. Dipikirkan, boboy, girl lagi. Apa masalah kau girl dengan boboy? Ustaz, boboy itu kantong, girl. Dia adalah anugerah daripada Allah. Baik laki-laki, baik boy, baik girl adalah anugerah Allah. Tetapi kita kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa dengan hadis-hadis Nabi SAW bila kita memelihara anak perempuan. Nabi kata, siapa yang pelihara anak perempuan seorang, 2 orang, 3 orang, elok-elok, cukupkan makan pakai, cukupkan makan minum, berikan pendidikan yang baik kepada anak perempuannya itu, Rasulullah kata, mak bapaknya dengan aku akan jadi jiran dalam syurga. Tuan-tuan yang mana ada anak perempuan, jaga elok-elok, akan jadi jiran Rasulullah dalam syurga. Subhanallah. Jiran manusia yang paling agung. Kita sekarang bangga tuan-tuan, jiran kita siapa? Jiran dengan artis, bangga gila. Oh, balik mana-mana jumpa, kau duduk di mana? Aku sebelah rumah aku, artis kata dia, bangga sangat tu. Tuan-tuan, jiran kita dalam syurga Rasulullah. Kenapa begitu istimewa sampai jadi jiran Nabi dalam syurga? Kerana besarnya pahala mendidik anak-anak perempuan. Sebab kalau kita didik elok-elok, dia akan jadi isteri yang baik, dia akan jadi mak yang baik. Kita
kita akan melahirkan keturunan zuriat yang baik-baik. Sebab anak perempuan yang kita didik itu adalah anak perempuan yang solehah, yang mukminah. Bila kita didik anak perempuan kita menjadi anak gadis yang sangat baik, dia berkahwin, dia jadi isteri solehah. Bila dia kahwin, dia dapat anak, dia jadi ibu yang baik. Dia mengasuh anak-anak cucu kita sangat baik. Ini keberkatan yang pertama. Yang kedua, kenapa begitu besar pahala memelihara anak perempuan? Sebab anak perempuan lah anak yang paling susah dipelihara berbanding dengan anak laki-laki. Anak laki-laki ini tuan-tuan jarang dirugut. Ada kena rugut, tapi kadang-kadang. Tetapi berapa banyak orang perempuan kena rugut? Berapa banyak orang perempuan tuan-tuan yang tak dijaga terlibat dengan zina dan melahirkan anak-anak luar nikah. Tetapi kalau kita jaga anak kita elok-elok, dia tak akan buat benda yang haram macam itu. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa begitu besar kelebihan memelihara anak-anak perempuan? Saya dah cakap tadi tu. Apa juga benda, apa juga perkara yang berkaitan dengan orang perempuan, orang akan cakap. Kahwin muda, orang tutup. Berapa tahun umur anak dia yang nak kahwin? 18. Ya Allah, muda. Itu kalau suami dia tinggalkan, bercerai, tu dahlah kerja, tak ada. Umur pula kahwin muda, kalau suami tinggalkan bahaya. Taklah, tak sabar-sabar nak nikah. Kalau dah nak kahwin pun orang tutup. Anak dia yang mana yang nak kahwin? Yang umur 81 tu. Astagfirullah. Kenapa lambat sangat kahwin? Memilih ke nampak perempuan jadi orang perempuan? Kalau dah kahwin, orang bising pula. Berapa sibuk hantaran kau? Anak dia berapa hantaran? $1,000 dia. Murahnya. Mesti ada apa-apa kat murah sangat. Kalau mahal $100,000. Jual anak ke? Susah jadi orang perempuan. Bila dah kahwin pun orang bising. Ya Allah, dah dapat baby. Rasanya baru je kahwin tak? Rasanya bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 7 bulan. Macam mana kita ditukar? Dia siap ambil semua lagi kira tuan-tuan. Berapa lama kahwin dapat baby. Kalau dia kahwin tak dapat baby sampai sekarang pun dia kira juga. Tak ada anak lagi. Rasanya dah lama kahwin kan tahun 2000 kan. 2000 dah 16 tahun mesti mandul. Kalau beranak kerak pun orang cakap. Asal jumpa mengandung, asal mengandung jumpa. Kau bukan dapat salin ke hari itu? Yang ni, ni yang baru pula. Raja menang kau kata dia. Kalau jarang-jarang beranak pun orang cakap, ini mesti pakai pil perancang ini. Susahnya jadi orang perempuan tuan-tuan. Orang laki-laki apa kisah? Orang perempuan jadi janda pun orang kata. Jaga-jaga laki kau tu, janda ke sampai. Itu bukan datang nak ke masjid, datang nak morak laki orang. Kesian janda tu. Dia senyum, orang kata senyum nak morak laki orang tu. Bila dia masam pun, masam kata orang tak nak pun masam ni. Susah betul tuan-tuan. Yang mengata pun perempuan. Begitulah nasib orang perempuan tuan-tuan. Semua salah belaka. Jadi tuan-tuan, naik tahap yang ketiga daripada isteri, naik jadi ibu. Bila jadi ibu, makam kedudukan ibu ni makin tinggi. Sampai berkali-kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sampai Nabi berkali-kali sebut tentang ibu engkau mengatasi bapa 3 kali daripada bapa. Allah tinggikan sampai Allah sebut hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Allah sebut wa fisaluhu fi amain. Khas untuk ibu saja terlah.
Ayat tadi khas untuk orang perempuan. Bila mereka mengandungkan, kamu mengandungnya susah di atas susah. Wahnan ala wahnan. Jangan ubah anak nama Wahnan. Susah dia mati. Nama apa Wahnan? Oh itu bapa kau Wahnan. Patutlah kau. Susah gila daripada mula beranak sampai mati juga. Susah je tuan. Kadang-kadang kita jumpa nama kesuruh kita ni. Tentang kromo. Dia tengok Doraemon, dia buat anak dia Nobita. Astagfirullah. Nama anak kau apa? Muhammad Nobita. Ya betul. Adiknya Suzuka. Astagfirullah. Mereka suruh muka nak hubung tuan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut khas pada orang perempuan ini, pada ibu. Mereka mengandungkan susah di atas susah. Patutlah tuan-tuan Allah Ta'ala ditinggikan martabat orang perempuan. Mengandung itu Allah Ta'ala sebut susah. Siapa cakap susah? Allah cakap. Bukan cara cakap, bukan Ustaz Harun cakap. Yang cakap susah itu siapa? Allah. Nah, kita tanya isteri kita, engkau susah tak mengandung? Jarang kita tanya. Tapi kita sendiri nampak susah. Masa awal-awal mengandung tak susah lagi. Masa dah berat, setiap pergerakan mesti sebut Allah. Allah. Nak duduk pun susah. Nak berbaring pun Allah. Allah saja. Berapa banyak zikir orang perempuan bila mengandung. Tak mulia apa. Jarang orang perempuan bila mengandung. Aduh, harap jaga dia. Ada tu. Menyusahkan orang betul. Menyesal aku mengandung. Tak ada tuan-tuan. Nak bergerak sikit Allah. Nak bergerak sikit Allah. Zikir saja. Sampai tidur pun tuan-tuan tak boleh tidur terlentang. Saya tengok dalam drama satu perempuan mengandung begini tidur terlentang atas katil. Nampak benar ni. Mana ada perempuan mengandung tidur terlentang, dia semuanya sengit lekakan. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Yang terlentang suami boroi dia. Begini. Kipas angin pokoknya lagi kuat tau naik. Dia punya berdengkur dia. Orang perempuan yang mengandung mana ada boleh lena tidur. Kadang-kadang bila awal-awal mengandung, ya Allah, 2 minggu mengandung, seronok dia. Abang, kau pregnant? Seronok dia. Masuk 2 bulan, muntah. Asal morning sakit, asal sakit ni pagi muntah. Muntah tiap-tiap hari. Bau cerut tak boleh, bau badan suami tak boleh, bau ikan tak boleh, apa pun tak boleh. Masak lagi tak boleh, bau goreng ikan tak boleh. Tidur je. Yang mak yang masak daripada Johor dia tak masak. Tolonglah mak. Tak boleh cakap lah mak nak muntah. Tolonglah mak datang seminggu tuan-tuan. Tak masak menantu dia. Mak yang masak. Bila siap masak, mak hidang, datang menantu makan. Elok pula datang makan. Laju je tuan. Orang Perak cakap nampak benar ni. Seksa tuan-tuan. Semuanya sakit. Tak boleh tinggal selama 9 bulan. Mana ada perempuan mengandung boleh tinggalkan baby dia kalau dia tak pergi kerja. Dia bawa ke hulu ke hilir. Boleh perempuan yang mengandung 6 bulan, 7 bulan buangkan baby dalam perut dia, letak dalam buayan. Tunggu kejap tau mama pergi kerja. Nanti mama balik, mama masukkan balik Mana ada tuan. Ke tandas bawa, ke kerja bawa, naik bas bawa, tunggu bas bawa. Malu satu hal. Malu satu hal. Orang tengok je. Berapa ramai yang perli perempuan, dia tak perli lelaki-lelaki. Maka senyap-senyap, lakinya punya orang. Nampak? Bahasa yang selalu. Tambah bila nak bersalin nanti, dia menjerit satu hospital dengan aduh, gegar hospital. Marah nurse tu, diamlah. Jadi seorang yang bersalin.
Orang lain Imam Saleh juga tak ada menjerit macam kau. Seksa tuan-tuan. Bersabung nyawa. Berapa ramai yang meninggal waktu bersalin? Berapa ramai yang meninggal waktu bersalin? Saya kenal seorang tuan-tuan yang bersalin waktu meninggal. Pom-pom masuk syurga, mati syahid. Nama dia Mahdi. Anak dia Sazali. Suami dia Hasan. Nama dia anak Ustaz. Anak Ustaz masuk syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa yang hebat sangat orang perempuan? Kenapa hebat sangat orang ibu ni sampai Allah suruh jaga elok-elok ibu dan orang perempuan? Tanpa ibu, siapa Ustaz Harun? Tanpa seorang ibu, siapa Ustaz Kazim? Tanpa seorang ibu, siapa kita? Jangan cakap banyaklah. Siapa pun kita sekarang kerana ibu yang melahirkan kita. Hatta dia seorang Nabi sekalipun tuan-tuan, lahir daripada seorang ibu. Sebab itu Nabi pesan pada kita, jaga mak kita, jaga orang perempuan. Sebab apa? Daripada ibu lah tuan-tuan besarnya. Jangan kita cakap bahawa peranan Adam dan Hawa itu, ada orang cakap Adam dan Hawa itu peranan apa? Kerana adanya Hawa, kerana adanya Adam, adanya kita, kerana adanya Hawa. Sebab ada orang yang kutuk Hawa, ada orang yang kutuk apa tidak buat jahat, kenapa ada pada syurga. Engkau lah punya pasal. Hai brother, bawa tenang. Saya pergi ceramah di Sarawak. Saya jarang makan malam tuan-tuan, sangat-sangat jarang makan malam. Satu hari saya pergi ceramah di Sarawak, saya lapar sebab saya belum makan dari siang. Mengejar kereta, mengejar kapal terbang. Habis sampai di Sarawak, terus pergi ceramah. Habis ceramah saya lapar. Saya cakap pada penganjur, saya nak makan, bawakan saya ke kedai makan. Habis saya makan tuan-tuan, belum sempat habis orang ambil gambar, orang ambil gambar. Aduh, macam mana pun nak makan ni. Tuan-tuan dah saya cakap, saya nak makan dulu. Ambil gambar kemudian. Bila dah habis makan, beratur orang ambil gambar, satu anak muda datang. Dia kata dekat saya, Ustaz asal mana? Saya jawab, saya asal orang Taiping, Perak. Dia jawab, saya asal syurga. Sebab keturunan saya Nabi Adam dari syurga. Astagfirullahaladzim. Terkena saya tuan. Saya cakap saya orang Taiping, asal saya Taiping, daripada Taiping Perak. Dia cakap saya pula dari syurga Ustaz. Adam, keturunan saya dari syurga. Saya jawab, iblis pun dari syurga. Karena iblis pun dari Adam. Dua-dua dari syurga. Tuan-tuan, memang Adam dan Hawa itu asalnya daripada iblis, daripada syurga. Tetapi bila diturunkan ke dunia, bukan kehinaan bagi mereka, sebab mereka akan kembali balik ke dalam syurga. Yang kedua, iaitu satu kemuliaan. Sebab apa? Tugas mereka ialah memakmurkan bumi ini tuan-tuan, melahirkan manusia sebagai kita yang menjadi khalifah di atas muka bumi. Sebab itulah tugas yang sangat hebat Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan, namanya ibu. Dan dalam dunia tuan-tuan, belum tentu tuan-tuan ini ada seorang anak. Ada orang yang seorang anak, ada orang yang 3 orang anak. Baru ni ada satu ustaz di Malaysia, 17 anak dia meninggal di China kena serangan jantung. Anak kita ramai. Isteri kita, jangan cakap isteri itu seorang, jangan cakap. Buat je pergi Batam, jumpa orang sana pula, nikah lagi seorang. Ustaz yang meninggal tadi ni tuan-tuan, isterinya 4 isteri dia. Pendek kata, akak-akak pun gitu juga. Jangan cakap suami kita ni, inilah suami aku sampai mati. Belum tentu akak. Buatnya suami ceraikan kita, 3 tahun janda, orang lain minang pula. Macam kahwin kita, tetapi kita cuma ada satu mak dan satu bapa.
Tidak ada lagi mak, tidak ada lagi bapa. Selepas itu, walaupun kita sendiri menggelarkan, ini mak angkat saya, ini bapa angkat saya, dia tidak akan menjadi mak, dia tidak akan menjadi bapa kita. Sebab itu bila dua orang ini meninggalkan kita buat selama-lamanya, kita tidak akan dapat mencari pengganti itu. Sebab itu dipesan kepada kita, jaga mak elok-elok, jaga mak elok-elok, jaga mak elok-elok, jaga bapa kamu elok-elok. Sebab tanpa seorang mak yang sabar dengan kita, entahlah kita pun. Bila kita kecil, kita menangis, yang bangun terlebih awal ialah mak. Bila kita sakit, yang dapat tahu penyakit kita dulu-dulu ialah mak. Yang awal-awal tahu penyakit kita ialah mak. Kalau anak dia tak boleh cakap, kalau anak dia OKU, pekak pun mak boleh tahu. Kalau anak dia autism, mak pun boleh tahu. Begitulah betapa kuatnya perasaan mak. Sampaikan kita ini dewasa, kalau kita ada masalah pun mak lebih tahu, lebih daripada bapa, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita pernah berada dalam rahim dia, sebab kita pernah menyusu dengan dia, sebab kita ni pernah duduk dalam perut dia. Sebab itulah tuan-tuan, perasaan ini sampai ketua, itulah seorang ibu. Tiba-tiba orang yang begitu hebat menjaga kita, memelihara kita. Saya tengok dalam Facebook, saya tengok gambar di hospital, bukan di Singapura, di Malaysia. Gambar satu anak ditolak kepala mak, mak di atas wheelchair di hospital. Tak apa masalah dia, tolak kepala mak dia. Bodoh punya orang tu, bodoh kampar. Dia sangkut tampar, tuan-tuan. Ada yang tengking mak dia, yang mak dia pun bodoh satu hal, dia panggil mak dia bodoh, tuan-tuan. Orang macam ni nak minta syurga. Orang macam ni nak dapatkan keluasan dalam kubur. Orang macam ni nak diringankan siksa kubur. Orang yang lawan mak bapak macam ni nak dapat isteri yang baik. Orang yang derhaka pada mak macam ni nak dapat anak-anak yang baik. Jangan harap, Ustaz, saya kerja, saya bagus Ustaz, gaji saya $20,000 Ustaz. Isteri saya pun bagus Ustaz, gaji dia pun $20,000 Ustaz. Jangan cakap cukup $20,000. Ustaz, anak-anak kita orang semua sihat Ustaz, comel-comel semua Ustaz. Jangan harap anak-anak kau baik. Sebab jelas-jelas sebut, kita buat pada mak, kita ingkar pada mak sampai menitis air mata dia, Allah Ta'ala turunkan azab dan balak kepada kita sebelum kita meninggal dunia. Jangan cakap saya boleh hidup lah Ustaz tanpa mak. Jangan cakap saya boleh bahagia lah tanpa mak Ustaz. Jangan cakap macam itu, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa bil walidaini ihsana, buat baik pada mak bapak kamu. Tapi kita ingkar kepada mak bapak kita, maknanya tuan-tuan, kita menempah balak. Yang terakhir, tuan-tuan ni ialah peminat-peminat cerita Hindustan. Cerita Hindustan ni ada 3 cerita Hindustan berkenaan dengan ular, nama dia Nagin. Nagin tahun 50-an dulu, Wijayantimala jadi hero. Nagin tahun 70-an, Sunil Dutt jadi hero. Nagin tahun 80-an, Rishi Kapoor jadi hero. Cerita tentang ular. Ular membalas dendam. Jangan tuan-tuan terpengaruh dengan cerita ni, sebab orang Melayu faham kalau kita bunuh seekor ular, nanti pasang dia cari kita. Engkau bunuh ular tu jangan betina. Mana aku tahu jangan betina? Jaga kau, ular ni ada pasangan kau. Malam ni dia cari kau. Malam tu kita duduk kat hotel, tak duduk kat rumah, takut. Kita cakap pula, ular pandai naik lift kau, dia pun kau sampai kat hotel. Sudah kita enggak. Kita pun pindah pun lumpur. Kita cakap dekat dia, jaga-jaga kau, ular sekarang pandai naik kargo kau, naik kapal terbang. Dia cari kau. Tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan cerita Nagin. Hero dia bunuh ular jantan. Ular betina ni dia kenal hero-hero yang bunuh jantan dia. Dia menyamar jadi perempuan, dia bunuh. Dia cerita tu ni. Dia tunggu masa je nak patung.
Kadang-kadang hero tu mandi dalam bilik air, dia perasan nampak ular. Hero ni duduk atas katil, di atas siling, dia nampak ular. Ular nak patuk aja. Akhirnya mati seorang mati di batu ular. Tuan-tuan tahu tak, anak yang derhaka macam tu lah bandingan dia. Bila dia lawan mak dia, bila dia bantah mak dia, bila dia derhaka mak dia, anytime bala akan sampai pada dia. Tunggu masa dan ketikanya saja. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada mak yang masih hidup, bapa yang masih hidup, minta ampun. Jangan sampai kemaafan terlewat, pintu taubat tertutup. Terlewat kita, tuan-tuan, minta ampun pada mak, satu kerugian pada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil atas Al-Fadhil. Banyak sekali yang telah dikongsikan oleh Fadil Ustaz